Semua gambar dan video digunakan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tiada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi video pada kali ini saya akan kongsikan satu kisah legenda misteri kapal SS Orang Medan. Spooky. Well, kalau konten macam ni aku akan jadi lebih formal sebab ramai audience ataupun yang tonton lebih dewasa. Jadi AD akan jadi sopan santuy guys. Jadi sebenarnya siri kali ni bukan season 2 kisah seram, tapi lebih pada siri stand alone ataupun siri yang tak ada kaitan dengan siri kisah seram yang sebelum ni. Well, you know what I mean. So, pada yang baru dalam channel AD Taki ni, saya ada buat kisah seram ataupun misteri yang views dia Alhamdulillah ada yang cecah ribuan views. Jadi selain pada itu, saya ada juga buat konten gameplay games, tapi kebanyakannya Apex Legend. Nampak sangat favourite game kat situ. Jadi kalau korang suka konten yang macam ni, korang boleh subscribe dan komen cerita apa lagi yang korang nak dengar. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kisah misteri pada kali ini tentang SS Orang Medan, yang mana kapal yang tiada destinasi terakhir. Jadi sebelum kita start, jadi kebanyakan rakyat Malaysia ramai yang suka konten misteri, dan kapal SS Orang Medan ni salah satu kisah yang saya nak kongsikan pada kali ini. Jadi SS ni maksudnya ialah steamship ataupun kapal yang menggunakan warp yang biasanya digunakan oleh kapal-kapal yang besar untuk bergerak. Jadi macam yang kita tahu pasal kapal ni, yang paling terkenal satu dunia tahu yang kisah tragedinya ialah salah satunya ialah Titanic, yang jadikan idiom ataupun simpulan bahasa tip of the iceberg ni banyak diguna pakai lah, yang bermaksud tak semua benda yang kita tahu dari apa yang kita nampak. Dan satu lagi, kapal Evergreen. Well, bukan pasal tragedi yang libatkan nyawa, tapi boleh pula dia drift lepas tu parking kat situ. Havoc satu dunia. Well, korang faham maksud aku kan? Baiklah, Orang Medan. Jadi kalau macam anda semua boleh nampak di skrin, jadi dia punya ejaan tu, spelling tu, dia bukan O-R-A-N-G tapi O-U-R-A-N-G. Tapi dua-dua ni membawa maksud yang sama lah. Macam kita tahu pun, kita punya kamus Dewan Bahasa pun dah beberapa version kan. Jadi ini adalah mungkin spelling orang-orang yang lama. Jadi macam kita tahu, kota Medan dia merupakan ibu negeri lah di bahagian Sumatera Utara, yang paling atas sekali daripada Kepulauan Sumatera. Jadi kota Medan ni merupakan bandar yang ketiga yang terbesar di Indonesia selepas Jakarta dan Surabaya. Jadi kalau kita bincangkan tentang kapal Orang Medan ni, mungkin kita faham yang kapal ni dimiliki oleh orang Medan mungkin. Jadi kita teruskan dengan legenda kapal Orang Medan. Baiklah, sebagai permulaan, legenda ni dikatakan berlaku sekitar pada tahun 1940-an, apabila Orang Medan dipercayai melalui Selat Malaka. Jadi Selat Malaka ni ialah selat ataupun perairan antara Malaysia dan Kepulauan Sumatera. Salah satu perairan yang sibuk dilalui oleh kapal-kapal perdagangan dunia. Jadi logistik ekonomi dunia daripada India, Jepun dan China. Jadi apa yang berlaku pada kapal SS Orang Medan ni menjadi tragedi, di mana secara tiba-tiba kapal yang berdekatan menerima dua panggilan misteri dalam bentuk Morse code yang diterjemahkan bermaksud "All officers including captain dead, lying in the chart room and on bridge, probably whole crew dead." Diikuti selepas beberapa minit mereka menerima pesanan terakhir, "I die." Jadi menurut Mark Hover daripada The Clement Sun Media, ada beberapa kapal dari British dan Belanda turut menerima mesej yang sama. Jadi salah satu kapal yang bernama The Silver Star merupakan sebuah kapal Amerika yang paling dekat dengan Orang Medan. Jadi Kapten The Silver Star ni bersetuju untuk membuat keputusan untuk mencari Orang Medan dan menawarkan pertolongan. Jadi setelah mereka jumpa kapal Orang Medan ni, anak kapal cuba berhubung menggunakan alat transmisi, tapi tiada jawapan yang dapat daripada pihak Orang Medan. Jadi kapal itu senyap seperti tak ada orang di atas kapal. Jadi apa yang berlaku? Tanpa membuang masa, jadi pihak penyelamat daripada kapal The Silver Star naik ke atas kapal Orang Medan dan terkejut dengan apa yang mereka nampak.
semua anak kapal termasuk kapten orang Medan telah mati. Jadi mayat penuh di atas kapal, malah anak kapal yang menghantar SOS dalam bentuk Morse code juga ditemui mati di mana jarinya masih ditelegraf. Jadi selain pada manusia, terdapat juga anjing penjaga turut menerima nasib yang sama. Jadi apa yang memeranjatkan mereka apabila melihat cara mereka mati di dalam keadaan yang sangat menakutkan. Jadi mata mereka dengan keadaan yang terbeliak dan badan dalam keadaan kaku dan mulut ternganga seperti mereka menjerit ketakutan, seperti ternampak sesuatu yang menakutkan muncul di hadapan mereka. Jadi selain pada itu, kebanyakan mangsa dalam keadaan menghulurkan tangan seperti ingin menggenggam sesuatu. Tapi apa yang membuatkan anak kapal The Silver Star ini ragu? Keadaan kapal orang Medan ini masih dalam keadaan yang sangat baik. Jadi tiada unsur-unsur pecah masuk dan serangan daripada lanun. Jadi setelah selesai mereka menambat tali untuk membawa kapal orang Medan ni kembali ke pelabuhan, jadi anak kapal ni The Silver Star perasan ada satu hembusan asap yang terkeluar daripada bahagian bawah kapal orang Medan, dan dengan tanpa membuang masa mereka potong towing line dalam beberapa saat. Orang Medan meletup dan tenggelam ke dasar laut. Baiklah, di sini saya nak kongsikan beberapa teori yang saya dapat di sumber bacaan di internet lah. Jadi teori yang pertama, tragedi ini mungkin berpunca dari serangan lanun disebabkan Selat Melaka merupakan laluan kapal-kapal yang besar yang lalu membawa barang yang berharga. Jadi menjadikan selat ini tumpuan bagi lanun-lanun melakukan rompakan. Tapi apa yang kita dapat daripada Mark Hover daripada The Clement Media, keadaan kapal tu dia macam tak tersentuh, tak ada kerosakan. Jadi mustahil bagi lanun-lanun yang datanglah untuk melakukan rompakan. Jadi teori yang kedua pula, kapal SS orang Medan ni dipercayai membawa bahan yang berbahaya yang menyebabkan tragedi ini berlaku. Jadi teori yang ketiga ni agak merepek sikit, so kita tolak tepi. Dia katanya dia nak melibatkan kejadian yang berlaku ni daripada serangan alien. Like seriously, are you kidding me? Alien? What? Jadi kita dah tahu apa yang berlaku pada kapal SS orang Medan, dan kita pun dah dapat teori. Jadi sekarang ni saya nak kongsi pula tentang fakta yang saya dapat daripada sumber bacaan saya lah. Jadi walaupun tragedi ini berlaku sekitar pada tahun 1940-an, kejadian ni cuma secara rasmi dilaporkan pada tahun 1952 oleh US Coast Guard. Bayangkan dah beberapa tahun ataupun dekade. Jadi fakta yang pertama, selepas tragedi yang berlaku pada orang Medan, maka muncullah ramai yang membuat kajian tentang kes ni, membuat banyak spekulasi mengatakan bahawa kapal ni tidak wujud dan cuma kisah dongeng, sebab kapal orang Medan ni tiada dalam mana-mana rekod maritim ataupun di pelabuhan. Jadi fakta yang kedua, menurut Otto Milk, beliau ni ada menerbitkan buku lah kajian beliau yang bertajuk The Dead Ship in the South Sea, yang diterjemahkan dari bahasa Jerman tentang kes ini pada tahun 1954 dengan beberapa bukti yang mengatakan bahawa kapal ini memang wujud, dan ada juga perkara yang tidak dimasukkan dalam buku yang beliau terbitlah, antaranya tentang laluan sebenar dan destinasi terakhir orang Medan katanya. Jadi mungkin kekurangan bukti dari hasil kajian beliau, mungkin. Okey, kita sambung balik. Sorry, mencelah je kerja aku ni. Sorry. Jadi beliau mendakwa bahawa kajiannya disahkan sendiri oleh anak kapal The Silver Star yang menyaksikan tragedi itu berlaku di depan matanya. Jadi menurut isi kandungan terbitan Atomic, kapal orang Medan ada membawa bahan berbahaya seperti senjata biologi, iaitu potassium cyanide dan nitroglycerin. Kerana beliau ada mengkaitkan tragedi ini berlaku dalam sekitar dekad yang sama di mana Perang Dunia Kedua baru berakhir, seperti mana yang kita tahu dalam tahun 1945. Jadi beliau membuat kesimpulan bahawa apabila kapal ini membawa kandungan yang berbahaya, jadi sudah tentu pihak berkuasa tak akan benarkan kapal orang Medan ini berlayar meninggalkan pelabuhan. Tetapi ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjadi dalang
menyelundup bahan yang berbahaya ini untuk digunakan sebagai senjata sebelum bahan tersebut dilupuskan selepas Perang Dunia Kedua tamat. Tidak masuk akal jika pihak berkuasa lalai hinggakan kapal ini tidak didaftarkan dalam rekod maritim dan boleh berlayar. Jadi legenda ini ada juga dijadikan sebagai rujukan dalam cerita yang diolahlah kepada satu permainan video yang terkenal yang bertajuk The Dark Picture Man of Medan, ataupun diterjemahkan dalam bahasa Melayu Orang Medan. Jadi kalau anda berminat, video games ni boleh dimainkan di PC, PlayStation 4 dan Xbox One, ataupun boleh streaming di YouTube full playthrough oleh YouTuber yang lain. Jadi apa pendapat anda? Adakah legenda ini betul-betul wujud ataupun cuma konspirasi daripada Perang Dunia Kedua, ataupun kes ini dirahsiakan supaya tidak mencetus panik di kalangan orang awam? Anda semua boleh kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sehingga kita bertemu lagi, Assalamualaikum dan bye-bye.